Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah allazi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazahini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, anugerahkan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Sekalian para tetamu di audio kuliah, seluruh keluarga saya yang dikasihi dan seluruh keluarga besar dalam audio kuliah, para muallim-muallimah, para pencinta dan penuntut ilmu sekalian yang menyaksikan maupun yang kejauhan, yang tidak kelihatan, maupun menyaksikan pertemuan pada pagi yang damai ini, pada Yaumul Isnain ini. Mudah-mudahan saya dan kita semua dalam keadaan kita bertasbih subhanallah, bertakdis alhamdulillah, rasa syukur dulu, kini dan selamanya. Sebanyak-banyaknya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahlil la ilaha illallah, bertakbir Allahu akbar. Allahumma ghafir lana, wahai Allah ampunilah kami. Allahumma rahamna, wahai Allah rahmatilah kami. Allahumma rizukna, wahai Allah rezekikan kami. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Sekalian yang dimuliakan, yang diraikan, para pencinta dan penuntut ilmu, sahabat dan rakan yang hadir pada sesi pagi ini, insya-Allah kita akan bersama. Saya menyusuri jalan yang telah digaris pandu oleh seorang alim, iaitu Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Zawji, membentangkan kepada saya dan kita semua bagaimana untuk mengubati hati. Tajuk pada pagi ini berkaitan dengan bagaimana ataupun penawar hati, mengubati hati. Betapa hati suatu kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu seni ciptaan makhluknya. Tentulah Dia yang menciptakan, mengetahui apa yang terbaik, apa yang sebaiknya pada makhluk ciptaannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Dia mengetahui, tidakkah dia mengetahui apa yang dia ciptakan? Sesungguhnya Allah azim, Allah yang kita daulahkan, yang kita abdikan, yang kita percaya dan kita yakin pencipta alam ini suatu kuasa yang maha bijaksana. Dan dia sesempurna sifat, bukan sahaja dia maha bijaksana, tapi dengan seni. Allah yang maha al-alim, yang maha mengetahui, Khaliq yang pencipta, Al-Khaliq kita sesuatu yang diciptakannya.
Selain Allah, semuanya makhluk. Termasuklah persoalan di hati ataupun di qalbu. Maka di sini telah digaris pandu sebagai satu mukadimah pada pagi ini. Sayyidina Umar radhiyallahu an menyatakan nikmat yang paling berharga selepas nikmat iman adalah dan Islam adalah memiliki sahabah yang saleh. Jika kamu mendapati kewujudan kasih sayang antara kamu dengannya, maka peganglah ia bersungguh-sungguh. Nikmat bersahabah dengan orang-orang yang baik ini salah satu di antara nikmat yang besar selain daripada nikmat iman dan Islam. Kalau tidak ada tiga nikmat besar ini, katanya Sayyidina Umar radhiyallahu an menyatakan, kalau tidak ada tiga nikmat yang besar ini, pertama nikmat iman, kedua nikmat Islam, dan yang ketiga iaitu nikmat adanya sahabat-sahabat ataupun rakan yang begitu sampai tahap menjadi qarib, apatah lagi menjadi rapat, mesra. Sehingga kan Sayyidina Umar menyatakan, kalau tidak ada tiga nikmat yang besar ini, aku lebih suka mati. Bertemu dengan Allah lebih baik. Maknanya Sayyidina Umar Amirul Mukminin, khalifah yang kedua setelah kewafatan baginda Nabi SAW, menyatakan lebih baik dia mati bertemu dengan Allah, dengan maksud apa? Dengan maksud apabila ketiga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bersahabah itu susut nilai tambahnya. Maka dinyatakan di sini sebagai satu mukadimah pada pagi ini, nukilan kata-kata Sayyidina Umar ini didapati, kalau tidak kerana aku suka nak letak dahi aku kerana Allah, sujud kepada Allah dan mendirikan solat, maka dimaksudkan bertemu dengan Allah itu lebih baik. Lebih baik mati bertemu dengan Allah. Namun demikian, selagi mana Allah izin kepada beliau untuk beliau suka untuk sujud, letakkan dahinya ke tanah untuk sujud, mendekatkan diri kepada Allah ketika mendirikan solat. Peluang, maksudnya peluang yang Allah bentangkan sementara hidup kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an sangat bernilai pada peribadi dirinya. Dan dinyatakan Sayyidina Umar radhiyallahu an menyatakan, aku suka nak duduk bersama dengan orang-orang yang baik kerana nak mendengar nasihat mereka. Ad-dinu an-nasihah, agama ini adalah suatu nasihat. Bagaimana Amirul Mukminin, sekiranya kita ambil ibrah yang baik, berbaik sangka bagaimana kemuliaan Sayyidina Umar radhiyallahu an apabila Rasulullah telah wafat, apabila Khalifah Amirul Mukminin yang pertama telah wafat, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka pengganti Abu Bakar iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu an, merupakan Perdana Menteri, Prime Minister bagi kerajaan Islam yang pertama di Yathrib, yakni di Madinah Al-Munawwarah pada waktu itu. Bagaimana dia menyatakan dia suka duduk bersama dengan orang yang baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan Perdana Menteri ataupun Prime Minister di mana-mana negara, sekiranya ada mencontohi sifat Amirul Mukminin ini, sangat baik. Sangat baik. Peluang untuk mengikut golongan yang disebut salafus salih ataupun dimasukkan Sayyidina Umar ini sebagai pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin. Khulafa' Ar-Rasyidin iaitu 4 orang yang
disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpeganglah kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Salah seorang khulafa ar-rasyidin pemerintahan setelah kewafatan baginda Nabi SAW iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu an. Dan yang ketiga di sini dinatakan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu an, menyatakan apabila aku boleh berjalan fi sabilillah, berperang untuk menegakkan agama Allah, maka maksudnya peluang sementara hidup, mudah-mudahan Allah izin untuk dia berada di suasana fi sabilillah, berjalan dalam rehlah kehidupan ini dengan jalan, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu tarikah, suatu perjalanan yang baik bagi seseorang yang beriman kepada Allah. Apatah lagi Sayyidina Umar radhiyallahu an mendapat didikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terkesan tarbiyah Allah dan Rasulnya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an, sehingga kan dia menyatakan, apabila aku boleh berjalan fi sabilillah, berperang untuk menegakkan agama Allah, Islam tertegak dengan risalah tauhid kepada Allah. Dalam menyampaikan risalah tauhid kepada Allah itulah ada kalanya suasana menuntut kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didedahkan pada fasa yang pertama, kemudian fasa yang pertengahan, kemudian fasa yang kemuncak. Adanya fasa yang Allah Subhanahu wa taala uji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suasana perang. Setelah berlakunya hijratul Rasul pada tahun yang kedua, berlakunya perang Badar Al-Kubra, Ghazwah Al-Kubra. Bagaimana apabila sampai perintah itu, maka Rasulullah SAW tertib. Begitu juga sahabat-sahabat tertib untuk berada di jalan Allah, di antaranya berada di dalam medan peperangan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kata Imam An-Nawawi, dia mengambil satu kata-kata daripada seorang yang zahid al-abid, namanya Ibrahim Al-Khawwas, menyatakan, Ibrahim Al-Khawwas menyatakan, ubat penawar bagi hati itu ada 5 perkara. Maka ubatilah hati kamu dengan 5 perkara tersebut. Maka, dan salah satu di antaranya adalah duduk dengan orang-orang yang soleh. Dinyatakan dalam At-Tibyan, dalam satu risalah At-Tibyan pada muka surat yang ke-46. Ini bagaimana keterangan penawar ataupun ubat bagi hati itu ada 5 perkara. Maka salah satunya iaitu saya dan di antara kita duduk dengan orang-orang yang soleh. Maka kita perlu halusi sedikit sebanyak pada pagi ini bagaimana nukilan kitab ini menyatakan susunannya untuk mengubat hati. Hati ini ada bersarangnya macam-macam perkara. Termasuklah maknanya di hati ini, kalau tak kena gaya, bersarangnya penyakit-penyakit. Seumpama tubuh badan ada penyakit yang kita sebut penyakit yang biasa zahir, yang biasa dihadapi oleh kebanyakan orang, seumpama diabetes, high blood, high cholesterol, depresi dan sebagainya lah. Maka hati pun ada permasalahan dia ataupun ada persoalan pada hati ini. Maka hati yang
kadang-kala hati dipenuhi dengan satu demi satu penyakit-penyakit. Yang kadang-kadang penyakit di hati ini, insya-Allah mudah-mudahan apabila dia melekat ataupun dia mula menular dalam hati, maka kita dapati adanya ilmu untuk menyekat kemarahan penularan penyakit bagi hati. Seumpama penularan COVID-19 boleh berlaku, begitulah penularan bagi penyakit-penyakit dalam hati ini, dia boleh berlaku. Seumpama penyakit riya, ujub, suma'ah, takabur, dan sebagainya lah, penyakit bagi hati. Termasuklah di antara penyakit bagi hati iaitu malas, tidak rajin, ataupun suka menangguh amal. Itu penyakit bagi hati. Dan di antara penyakit bagi hati iaitu buruk sangka, hasad dengki, tamak halobo, dan sebagainya lah. Ataupun maknanya seseorang itu merasakan jiwa dia tidak tenang. Maka tanda jiwa yang tidak tenang itu sebenarnya itu simptom ataupun gejala yang hatinya bermasalah. Maka pada pagi ini dibentangkan secara ilmu 5 ubat ataupun penawar bagi hati. Yang pertama dinyatakan dengan jelas, iaitu membaca Al-Quran dan memahami maksudnya. Dalam satu ayat dalam surah Yunus pada ayat yang ke-57, mafhum ayat menyatakan, wahai manusia, wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Rabb kamu, dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmah bagi orang-orang yang beriman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, sesuatu itu dengan kehendak Allah. Dalam surah Yunus pada ayat 57, seruan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi penjelasan betapa Al-Quran adalah penasihat yang terbaik, pengajaran, ibrah ataupun mau'izah, pelajaran maupun tazkirah, peringatan daripada Allah, yakni sumbernya daripada Al-Quran itu merupakan penawar bagi penyakit-penyakit hati yang ada di dalam dada kamu. Penyakit hati ini iaitu yang ada di dalam dada kamu. Dan suluhan ilmu Allah, yakni ilmu wahyi, apabila saya dan kita semua memahami apa yang kita baca. Seumpama dalam surah Al-Ikhlas, bagaimana penawar bagi penyakit iaitu was-was kepada tauhid kepada Allah. Bila kita menyatakan dengan benar, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pencerahan maksud yang tersirat daripada itu surat, Allah menjelaskan secara sarih, secara jelas, katakanlah Allah itu ahad, Allah itu esa, Allahus samad, Allah tempat tumpuan sekalian makhluk, semua makhluk bergantung harap kepadanya. Maka rasmi kepada saya dan kita semua, bila ada hal-hal berbangkit termasuk persoalan di hati, maka rujuklah kepada Allah. Pada ayat dalam surah Al-Mulk yang telah saya baca sebagai mukadimah,
yang menyatakan ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Sifat Allah al-latif, yang maha lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala meraihkan, menyantuni sesiapa yang apabila dia dalam keadaan something, sesuatu dia menghadapi, dia blank, ataupun dalam keadaan stres, tekanan perasaan, emosi dan sebagainya, maka rujukan kepada Allahus Samad menjadi keutamaan. Kemudian betapa nak menyatakan ke semua surah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala merupakan syifa wa rahmah bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Maka dinyatakan mafhum ataupun satu penjelasan dalam ayat dalam surah Al-Yunus, surah Yunus ayat 57 ini menyatakan bahawasanya Al-Quran itulah penawar terbaik bagi penyakit hati yang ada dalam diri kita. Namun sejauh mana kita pada hari ini membaca, memahami, mengamal kalam Allah yang ada di dalamnya, basahkan lidah dan sirami hati kita dengan keindahan ayat Allah, yakni Al-Quran. Fahamilah setiap bait dan pengajaran yang ada di dalam Al-Quran. Hati dan jiwa sentiasa dekat dengan Al-Quran, pasti akan lebih tenang dan tenteram. Subhana rabbiyal azim. Para tetamu, di waktu duha ini saya raikan sahabat-sahabat, kenalan, hatta ahli keluarga saya dan kita semua dalam keluarga besar dalam audio kuliah ini menyatakan bagaimana diberi faham kepada saya dan kita semua, hati dan jiwa dia akan menjadi tenang dan tenteram apabila kita membaca, mentadabur, menghayati, bukan sekadar merenung tapi memikirkan, sehingga insya-Allah bila mana kita tertib dengan ayat-ayat Allah, kita merujuk Allah supaya memberi penerangan dan pencerahan, maka Allah akan datangkan hikmahnya. Dinyatakan oleh Al-Syahid Ramadan Al-Buti, seorang syekh, seorang muallim, menyatakan apabila seseorang itu mengalami persoalan konflik jiwa, konflik dalam kehidupan dia, kejiwaan dia dalam keadaan yang diuji Allah, datangnya berbagai perasaan maupun fikiran, maupun tekanan, maupun kesedihan, gundah gulana dalam kehidupan, maka tarikah yang terbaik, dia mengambil Al-Quran, dia membaca ayat-ayat Allah, dia mentadabur, dia menghayati maknanya, dan dia berusaha untuk beramal. Secara mudahnya, sebagai contoh, bila kita diuji dengan sesuatu musibah, bala dan sebagainya, kita ambil seumpama kita boleh baca surah Al-As, wal as innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan saya dan kita semua tentang masa. Bagi orang-orang beriman, kepentingan masa sangat bernilai tinggi. Kemudian bagaimana Allah seru, Allah ingatkan, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya kebanyakan manusia ini benar-benar dalam kerugian, melainkan orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Iaitu dan berpesan-pesan dengan kebenaran. Atas kebenaran itu, kebenaran daripada siapa? Kebenaran daripada Al-Haq. Hakikat sebenarnya Al-Haq lah yang subhana rabbiyal azim, Masya Allah, jazakillahu khairan jaza. Masya Allah. Bila mana Al-Haq yang maha bijaksana, tentulah perkara kebenaran itu datang dengan wasilah apabila kita mendatangi Allah.
Sesungguhnya bila kita mendatangi Allah dengan seumpama kita gerakkan tangan kita, minta Allah gerakkan hati kita. Kemudian insya-Allah bila Allah gerakkan hati kita, maka hati yang sebagai sultan akan memerintahkan mana tubuh badan yang lain akan dalam keadaan taat dan tertib. Bila mana kita berdoa minta Allah Subhanahu wa taala ingat akan dia, seumpama Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, maka subhanallah, subhana rabbil azim, Allah ilhamkan dengan ilham yang benar dari sisinya, menyebabkan walaupun di luar Ramadan, insya-Allah kita di antara kita masih mampu untuk mengambil Quran dan kita istiqamahkan amalan membaca Al-Quran, mentadabbur dan berusaha untuk beramal dengan ilmu wahyi. Taib, justru penyakit hati itu yang ada dan yang ataupun yang tersisa akan semakin jauh. Itu hikmah bila kita menyusuri jalan yang telah dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah tarikah jalan kehidupan yang terbaik dalam rehlah kehidupan yang berbaki ini. Maka yang kedua untuk mengubat hati ini iaitu kosongkan perut dari terlalu kenyang ataupun berpuasa. Benar, setiap dari mereka yang hidup perlukan makanan, tetapi jangan sampai hidup kita semata-mata untuk makan sahaja. Banyak makan nanti berat untuk beribadah. Apabila badan berat untuk beribadah, lama-lama hati akan menjadi keras. Wal-iyazubillah, na'udzubillah. Ini musannaf kitab ini menyatakan demikian. Bukan saya sebut, tapi pernyataan rasmi daripada bagaimana Imam Ibn Al-Qayyim Al-Zawji mengingatkan saya dan kita semua supaya ada reserve. Di perut kita ni ada dia punya sukatan dia. 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk oksigen. Jadi kena balancing. Walaupun dalam Syawal ini, alhamdulillah, mudah-mudahan yang belum menyempurnakan puasa 6 hari, maka pada hari ini adalah hari ke-23 Syawal. Maknanya tinggal berapa hari lagi? Ada 7 hari lagi. Ada 6 ke 7 hari lagi untuk sesiapa yang belum menyempurnakan sunnah muakkad yang sangat dituntut, yang sebenarnya sunnah itu apabila ditinggalkan sangat merugikan. Kerana apa? Rahsia hikmah puasa yang menjadi viral kepada para sahabat, hatta ahli keluarga baginda Nabi SAW, hatta setelah kewafatan Nabi SAW, hatta kepada kita umat mutahirin ini. Maka apabila di antara kita mujahadah untuk beramal dengan sunnah-sunnah Rasulullah, seumpama puasa, walaupun dalam keadaan di bulan Syawal ini setengah orang faham, oleh kerana Ustaz Ramadan puasa 30 hari, maka kita raikanlah 30 hari dalam bulan Syawal ini. Aid perayaan. Sebenarnya Aidul Fitri itu maknanya kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah. Fitrah yang bagaimana? Fitrah yang bagaimana yang Allah kendaki. Bila mana kita faham dengan baik hakikat fitrah bagaimana yang Allah kendaki, ataupun Allah perintahkan kepada baginda Nabi SAW, sehingga Rasulullah tertib, taat, melakukan apa saja yang Allah sampaikan, Allah turunkan sebagai satu perintah maupun larangan, maka sebenarnya hakikat itu, hikmah itulah kita perlu raih, kita perlu dapatkan. Dalam bulan Syawal ini, maknanya saya ingatkan hari ini hari ke-23 Syawal. Berapa hari bulan hari ini? Hari ini ramai orang ingat dalam bulan apa? Bulan Jun, bulan 6. 15 berapa hari bulan hari ini? Pada bulan Jun. Subhanallah. Jangan lupa dalam bulan Islam, cuba azam kepada saya dan kita semua, setiap hari cuba kita ingat
Bukan sekadar tahun Masihi 2020 yang mudah dihafal, namun hari. Bulan tu kita kena ingat. Hari alhamdulillah ada yang ingat, ada yang lupa. Tapi bulan ramai juga kadang-kadang lepas bulan seumpama bulan Muharram, bila menjarakkan antara Ramadan dengan bulan-bulan yang lain, itu jadi satu yang menguji minda kita supaya kita ingat sebenarnya tarbiyah Ramadan dia terpakai kepada saya dan kita semua. Dinyatakan mungkin kita diberi kurnia dan rezeki yang melimpah. Ya, tidak salah untuk kita makan dan minum, namun berpada-padalah. Jangan sampai membazir dan membuatkan kita bermalas-malas dalam beribadah kepada Allah. Cara terbaik untuk kita mengawal nafsu makan adalah dengan berpuasa. Bukan sahaja dapat mengawal nafsu makan, malah nafsu yang lain-lain. Maka dengan berpuasa banyak pengajaran pahala yang bakal kita dapati, hati kita pun akan terjaga insya-Allah. Hikmahnya apa? Bila sesiapa yang berpuasa, hikmah dia hati dia akan turut terjaga. Kerana apa? Kerana apabila kita berpuasa, saluran hatta saluran darah, pembuluh darah dia akan menjadi dalam keadaan yang terhad. Maknanya darah akan mengalir dalam keadaan tertentu sehingga akan tidak mudah. Ada satu pengaruh yang sebenarnya secara halus boleh menguasai tubuh badan manusia, termasuk urat saraf, yakni perjalanan darah yang disebut sebagai arteri pembuluh darah itu. Bagi orang berpuasa sebenarnya insya-Allah apabila dia berpuasa hatta secara berkala, dia mampu untuk mengekat serangan nafsu syahwah, termasuk serangan halus daripada pengaruh syaitaniah. Pengaruh-pengaruh ini, pengaruh qarin, pengaruh nafsu syahwah, makan minum yang berlebihan, sebenarnya kita boleh tarbiyah, kita boleh didik dengan kita berpuasa. Hikmah berpuasa itu alhamdulillah kita dapati dalam Ramadan, namun hikmah itu sebenarnya bila mana Allah redha puasa kita dalam Ramadan ataupun amalan tertentu sehingga Allah makbul, Allah terima, Allah beri kemakbulan, redha daripada amalan ataupun doa yang kita nyatakan dalam Ramadan, sebenarnya Allah akan beri ilhamkan, kuatkan hati saya dan di antara kita ini untuk meneruskan agenda dalam kehidupan, untuk kita memahami sebenarnya rehlah kehidupan ini kembali kepada fitrah, fitrah kehendak Allah, yakni fitrah kehendak tubuh badan ini adanya sukat kira pada stomach, yakni perut kita, adanya maknanya 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk oksigen, udara yang kita hidup dan sebagainya. Jadi jelas pada maksud yang kedua, penawar bagi hati, iaitu kosongkan perut, jangan sampai terlalu kenyang dengan cara berpuasa. Siru ala barakatillah, bagi ada yang tempoh baki 3 hari ataupun 2 hari dalam bulan Syawal ini untuk khatamkan ataupun tamamkan puasa 6 hari bulan Syawal, kalian dan saya, termasuk saya lah, kena ingatkan jangan terlepas pandang. Baki pada Syawal ini hanya tinggal 6 ataupun lebih kurang 7 hari. Bermula hari ini 6 hari. Ada kita dapati seseorang itu apabila diberi penerangan dan pencerahan, dia terus istiqamah berpuasa direct sampai hujung Syawal, maka dia menepati dengan mafhum hadis Nabi SAW, sesiapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seumpama dia berpuasa sepanjang tahun. Kredit, bonus, package, maknanya satu bonus daripada anugerah Allah. Siapa yang mampu puasa setahun, melainkan dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah, package rangsangan daripada Allah itu terpakai buat saya dan kita semua. Jadi untuk beberapa minit yang terakhir ini,
saya cuba khatamkan juga, tamamkan juga maksud ubat bagi hati ini, iaitu yang ketiga, bangun beribadah pada malam hari. Sukar sebenarnya untuk kita temui mereka yang sentiasa melazimi beribadah, menghidupkan ibadah pada malam hari. Sedangkan tanpa kita sedari bahawasanya pada waktu malam itulah waktu yang paling sesuai untuk meluahkan segala apa yang ada kepada Yang Maha Esa, tatkala jiwa yang lain masih lena dibuai mimpi. Bukankah ada dalam surah Al-Muzammil pada ayat yang ke-6, mafhum ayat menyatakan sebenarnya solat dan ibadah malam itu lebih kuat kesannya kepada jiwa dan lebih tetap betul bacaannya. Dalam surah Al-Muzammil menyatakan bagaimana isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, solat dan ibadah malam itu sebenarnya menguatkan hati. Dia terkesan pada jiwa dan akan dalam keadaan lebih tetap benar bacaannya. Maka di sini dinyatakan cuba untuk mulakan daripada sekarang. Mungkin kita boleh mencuba seminggu sekali. Jika diamalkan selalu lama kelamaan dengan izin Allah, kita akan dapat bangun setiap malam dengan izin Allah, insya-Allah. Dengan beristiqamah untuk bangun pada malam hari, hati dan jiwa akan lebih terisi. Kita juga akan sentiasa berasa betapa lemahnya diri kita di sisi Allah yang maha besar lagi maha berkuasa. Bangun dan beribadahlah kepada Allah. Inilah suatu suruhan ataupun satu panduan yang telah digaris pandu oleh musannif, pengarang kitab ini, bagaimana kita perlu terus beramal dengan amalan-amalan yang telah dilakukan dalam Ramadan Al-Mubarak baru-baru ini. Ibn Rajab rahimahullah menyatakan di antara tanda kemakbulan amalan seseorang diterima Allah apabila Allah ilhamkan kepada jiwanya, kepada hatinya, diberi kekuatan, dia melakukan secara istiqamah di luar Ramadan. Itu di antara tanda-tanda. Maknanya bagi seseorang yang benar-benar beramal, beriman dengan iman kepada Allah, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, dinyatakan bagaimana nilai ihtisab. Nilai ihtisab itu iman, meyakini pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala hasil usaha yang dilakukan. Seumpama dalam Ramadan Al-Mubarak, sebenarnya hikmah itu akan terjelma, akan diberi kekuatan, ilham pada hatinya untuk dia meneruskan. Seumpama dia berpuasa di bulan Ramadan, dia akan berpuasa di luar Ramadan. Dia menunaikan solat jemaah dalam Ramadan, solat sunnah dilakukan, maka di luar Ramadan dia mampu melakukan solat sunnah pada siang maupun malam, pada malam hari. Dan dinyatakan oleh musannif, pengarang kitab ini, bangun beribadah pada waktu malam itu sebenarnya untuk salah satu hikmahnya untuk bagaimana hati itu akan dibersihkan Allah. Bila kita berdua, berkhalwah dengan Allah, berdua-duaan walaupun dalam tempoh beberapa minit sebelum azan subuh, misal kata, di waktu malam sebelum tidur, kita jangan lupa diberi pilihan sebelum tidur maupun sebelum azan subuh, kita menyempurnakan solat sunnah witir. Solat sunnah witir sebenarnya tidak pernah ditinggalkan baginda Nabi SAW dalam hayat kehidupan baginda walaupun ketika musafir. Maka Imam Ahmad meriwayatkan demikian. Maka terpakai buat saya dan kita semua, istiqamahkan saja solat-solat, seumpama solat witir, termasuk juga solat pada malam hari. Kalau kita tak yakin, para ulama mensyarahkan bagaimana sekiranya kita tidak yakin bangun sebelum azan subuh, maka sebelum tidur itulah tertib kita menyempurnakan solat witir, 3 rakaat 2 salam ataupun
paling tidak pun sekiranya malas ataupun tak berapa rajin bahasa diplomasi, maka dapatkan olehmu walaupun 1 rakaat. Oleh kerana makan malam kadang setengah-setengah, di antara kita makan lewat malam dan sebagainya, maka jangan terlepas pandang satu amal, iaitu mendirikan solat witir. Walaupun dalam keadaan perut mungkin rasa penuh dan sebagainya, kalau malas juga duduk atas kursi menghadap kiblat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amalan sedemikian lebih baik daripada kalau antum ataupun di antara saya kalau tidak mampu buat semua, maka jangan tinggal semua, maka di antaranya dapatkanlah olehmu walaupun 1 rakaat. Itu bagi yang bermalas-malas dalam ibadah. Namun demikian, tentulah saya dan kita semua percayalah betapa sekiranya kita mujahadah di jalan Allah, tentu Allah Subhanahu Wa Taala akan mendekati hamba-Nya dan melihat, memahami, mengetahui siapa di kalangan hamba-Nya yang mempunyai nilai tambah, iaitu hasrat di hati untuk dia mendekatkan diri dia kepada Allah. Di waktu itu Allah akan tolong dia, Allah akan bantu dia, Allah akan ilhamkan dia sehingga akan diberi kekuatan pada tubuh badannya untuk melakukan amal-amal sunnah, amal-amal kebajikan yang lain, sedekah dan sebagainya. Sekiranya sedekah dilakukan dalam Ramadan, maka sedekah ataupun infak dan sebagainya sebenarnya sunnah muakkad, sangat dituntut untuk diteruskan. Minta pertolongan Allah, ya mukallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas jalan agamamu, jalan mentaatimu. Itu dengan beristiqamah di waktu malam, menghidupkan malam hari agar hati dan jiwa dalam keadaan terisi. Beribadah pada malam itu adalah suatu penawar bagi penyakit hati. Kita apatah lagi kita beristighfar dahulu, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Pada malam hari antara sebelum tidur tu ada bacaan yang disebut Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, sampai akhir. Tengok balik apa maksud dia, apa terjemahan dia, apa tuntutan dia. Bukan sekadar kita sebut, tapi maknanya dalam keadaan kehadiran hati ketika menyebut. Dan sesungguhnya bila mana Allah sendiri mendengar, menyaksikan, mengetahui isi hati kita, memang kita sungguh nak dalam keadaan minta perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala, jaga hati dan sebagainya, insya-Allah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh makna, sebagaimana isyarat pesanan wasiat terpakai kepada kita semua, wasiat baginda Nabi SAW, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Jaga ini maksudnya berjaga-jaga dalam keadaan tertib, menyusuri jalan yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Apa saja yang Rasulullah lakukan, apa saja yang Allah perintahkan, maka kita usaha buat. Maka hikmahnya terpakai buat saya dan kita semua, insya-Allah dalam jaminan Allah. Allah menjaga, Allah memelihara, termasuk sampai ke hati nurani, hati sanubari, akal fikiran. Allah akan ilhamkan yang baik-baik, maka terpelihara tubuh badan kita daripada lembah kehinaan ataupun melakukan maksiat, dosa dan sebagainya. Dan yang kedua terakhir, iaitu yang keempat, penawar bagi hati sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Hati ini milik Allah, maka Allah lah sebaik-baiknya penjaga. Apabila kita kenal dan dekat dengan Allah, pasti kita akan berasa lebih bahagia. Jiwa kita akan lebih tenang dan yakin dengan segala-galanya datang daripada Allah. Hati kita juga pasti akan terubat dan tidak berkarat. Allah sentiasa mendengar rintihan hamba-hambanya. Antara cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyakkan amalan sunnah seumpama qiyamul lail, termasuk juga berzikir, termasuk juga bersedekah,
berkomunikasilah dengan Allah, berhubunglah dengan Allah online dan sebagainya, dan sentiasa berdoa agar dijauhi penyakit hati, minta dan jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Dalam kehidupan saya dan kita semua, perkara yang penting iaitu rahmat Allah. Kita dituntut untuk ittiba' sunnah. Dalam kehidupan baginda Nabi SAW, Rasulullah sering kita dapati Rasulullah bermohon, berdoa, bermunajat kepada Allah, memohon rahmah Allah. Masuk masjid, Allah maftah li abwaaba rahmati. Ada doanya. Kemudian bagaimana dalam kehidupan baginda Nabi SAW, Rasulullah sering membaca juga Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dalam suratul Kahfi ayat yang ke-10 itu. Minta dari sisi Allah. Rabb, yakni rahmah dari sisinya. Itu dalam suratul Kahfi ayat ke-10 kita boleh ulang baca. Dan bagaimana zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, bi rahmatika astaghis. Minta sifat Allah, ismullahil azam, al-hayyu, yang sentiasa hidup, al-qayyum, terus menerus menguruskan makhluk berdiri dengan sendiri. Birahmatika astaghis, aku memohon pertolongan dengan rahmahmu, memohon pertolongan dengan rahmahmu. Birahmatika astaghis. Ini satu qauliyah Nabi SAW. Saya ulang sebut, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Minta kepada Allah, sesempurna sifat bagi Allah yang sentiasa hidup, al-qayyum. Al-qayyum ini maksudnya berdiri dengan sendiri, terus menerus menguruskan makhluk. Daku memohon pertolongan dengan rahmahmu. Bila kita mohon pertolongan Allah dengan rahmat Allah lah, semua perkara termasuk persoalan hati, konflik jiwa, kehidupan kita, bimbang, gundah gulana, kesedihan, perlunya hikmat sokongan dan sebagainya, sebenarnya yang boleh menyelesaikan tidak ada siapa-siapa melainkan semua itu kita perlu hikmat sokongan pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya melainkan kekuasaan Allah. Perbanyakkan kalimah pembendaharaan syurga Allah. La haula wala quwwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ulang sebut, didapati dalam satu riwayah hadis, Rasulullah fi'li perbuatan Nabi, menghelakan janggutnya dengan tangannya, kemudian Rasulullah mendongak ke langit, kemudian Rasulullah membaca, tidak ada daya upaya melainkan kekuasaan Allah. Maka kita yakin tanpa timbul syak wasangka, melainkan penuh yakin betapa kekuasaan adalah milik Allah. Kekuatan adalah milik Allah, bukan pada makhluk, bukan pada manusia. Maka segala-galanya puncanya daripada Allah. Maka kita raih dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah. Kerana Allah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Satu ucapan yang sunnah diistiqamahkan, iaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik teman. Sebaik-baik teman adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir pada pagi ini, iaitu membiasakan diri ke majlis ilmu, duduk dengan orang yang soleh. Penawar mengubati hati ini iaitu membiasakan diri ke majlis ilmu, dan dalam masa yang sama duduk, yakni berdampingan dengan orang yang soleh, orang yang baik, lelaki yang baik, perempuan yang baik, soleh, solehah. Maka biasakan diri dalam masa yang sama ke majlis ilmu. Maka di waktu perintah PKPP ni, sebenarnya inilah peluang saya dan kita semua. Pintu masjid telah dibuka, pintu surau telah dibuka. Walaupun dalam keadaan terhad di waktu Yaumul Jumaah dan hari-hari tertentu ini, maka saya dan kita semua perlunya hadir di rumah Allah,
bagaimana rumah Allah sedang dibuka, yang selama ini kita dalam keadaan menanti-nanti bilakah pintu rumah Allah dibuka, yang dalam keadaan yang lebih luas. Maka sedikit mujahadah dengan niat di hati. Selama ini kita berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah sentiasa mengingati. Mengingati, minta Allah tolongkan kita ingat akan dia. Wa syukrika, dan mensyukuri akan nikmatmu. Wa husni ibadatik, dan perbaguskanlah ibadahku. Dan ibadah itu maknanya perlu ada peningkatan dan segi penambahbaikan di dalam PKPB ataupun apatah lagi dalam keadaan PKPP ni pemulihan ni, kita bawa bertenang. Bawa bertenang apa? Kita hadir majlis ilmu. Majlis ilmu hatta walaupun di alam maya ini, apatah lagi kalau sekiranya telah disyorkan pihak yang berkaitan seumpama di wilayah persekutuan telah dibenarkan diadakan majlis ilmu di antara maghrib dengan isyak, waktu subuh ada 20 minit katanya diberikan kebenaran, maka sekiranya ada mana-mana majlis ilmu dalam masjid maupun di surau ataupun di mana-mana ruang bicara ilmu hatta di rakaman alam maya dan sebagainya, maka kita boleh turut serta dalam mana-mana halaqah ilmu. insya-Allah hikmah daripada kita berada dalam halaqah ilmu itulah kita mendengar nasihat-nasihat yang baik, ad-dinu an-nasihah. Kemudian kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Kita mendengar dengan baik hadis-hadis Nabi SAW diperdengarkan, diperingatkan dan sebagainya. Sebenarnya itulah bagaimana hati kita dibersihkan. Dengan syarat apa? Niat di hati. Pasal niat bismillah. Buat apa pun bismillah dengan nama-Mu ya Allah. Kemudian kita beradab, boleh kita berdoa, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya Rabbku, tambahlah akan aku ilmu. Rabbi zidni ilma. Ada satu doa yang sunnah dibaca juga. Doa Nabi Ibrahim AS pada surah Syu'ara ayat yang ke-83. Seingat saya pada ayat 83 dalam surah Syu'ara, Rabbi zidni ilma walhiqni bis-salihin. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-salihin. Saya ulang sebut. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-salihin. Surah Syu'ara ayat 83. Ya Allah, kurniakanlah daku ilmu pengetahuan agama, yakni dalam maksud berkat yang mendalam, yang kita faham, faqihu fiddin, kita faham agama. Kemudian hubungkanlah aku, masukkanlah aku dalam golongan hamba-Mu yang soleh. Itu hikmah yang kelima ini dinyatakan, iaitu apabila kita menghadiri majlis ilmu dan kita berhubung dengan orang-orang yang baik, insya-Allah hati kita akan terkesan menjadi baik. Adakah pernah kita berfikir berapa banyakkah masa yang kita isi dengan majlis ilmu, terutamanya berkenaan dengan ilmu agama? Orang yang sudah berjaya sibuk, orang yang sudah berkejaya sibuk dengan kerjayanya. Yang masih belajar pula tekun bersedia untuk peperiksaannya. Hampir semuanya sibuk dengan perkara-perkara dunia sehingga kan lupa untuk memberi masa untuk agama. Maka dinyatakan, diberi satu nasihat yang baik di sini, pupuklah diri dengan majlis ilmu. Apabila kita sentiasa berada dalam majlis ilmu yang dihadiri oleh para ulama, lambat laun kita akan terikut-ikut dengan tingkah laku mereka, perbuatan dan percakapan mereka yang sentiasa mengingati Allah. Selain dapat menambah ilmu, kita juga dapat membentengkan diri kita daripada ancaman penyakit hati yang mudah untuk menyerang jiwa yang lain-lain dan leka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah hikmahnya. Hikmah bila mana hadir majlis ilmu, surah Syu'ara. Surah Syu'ara. Surah Syu'ara ayat 83. Bila mananya hadir majlis ilmu, hikmahnya apa?
kita bukan sekadar didoakan oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, yang berilmu, tapi juga didoakan oleh unit amal Allah, yakni para malaikat Allah. Allah sendiri menjadi saksi utama kita bila berada dalam halaqah ilmu, termasuk dalam halaqah ilmu seumpama online ini, rakaman live maupun rakaman dan sebagainya. Sebenarnya kita bertemankan dengan hamba-hamba Allah yang soleh. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Kamilah peneman-peneman kamu, pelindung-pelindung kamu di masa kamu hidup di dunia dan di akhirat. Masya Allah, unit amal Allah sentiasa bertugas. Kita lihat dalam surah Tariq. Surah Tariq, bagaimana Allah nyatakan ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu sakin in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin, sesungguhnya pada setiap jiwa, pada setiap diri itu, adanya pengawas-pengawas, peneman-peneman, pelindung-pelindung. Allah izin perkara itu berlaku, yakni para unit amal Allah. Sesiapa yang berada dalam halaqah ilmu, dalam rantaian ilmu, Masya Allah, sebenarnya hikmahnya iaitu doa para malaikat Allah. Dan apatah lagi seseorang yang dalam keadaan berkerjaya sebagai penyampai majlis ilmu, para muallim, para asatizah, para yang disebut sebagai orang yang diberi faqihu fiddin. Apabila dia menyampaikan risalah agama, wasilah dengan ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Nabi SAW ataupun nasihat-nasihat yang baik, sebenarnya dipersaksikan oleh kebanyakan makhluk ciptaan Allah. Ikan di lautan mendoakannya, semut yang berada di sarang, di lokaliti mereka mendoakan, mendoakan kesejahteraan dan kemuliaan bagi orang-orang yang mendampingi ilmu Allah. Kemudian dalam masa sama dia belajar dan dia sampaikan risalah agama itu. Masya Allah, Subhana Rabbiyal Azim. Mudah-mudahan saya dan kita semua termasuk dalam kelompok iaitu belajar dan menyampaikan. Kum fa'anzir, bangun dan beri peringatan. Peringatan ini kepada siapa? Kepada ahli keluarga kita, kepada saudara mara kita, adik-beradik kita dan sebagainya, yang dimaksudkan sebagai satu family. Termasuk juga dalam family audio kuliah ini, termasuk dalam satu keluarga audio kuliah. Dan kita boleh forward, kita boleh sendkan kepada sesiapa saja, hatta kepada orang yang bukan Islam, ataupun orang yang cenderung hati dia untuk mengenali Allah dan Rasulnya, mengenali agama Allah. Maka kita sampaikan mesej agama Allah ini, insya-Allah bila mana kita istiqamah dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kesemua dan saya dan kita semua insya-Allah tertib sebagaimana penawar bagi mengubati hati ini telah dibentangkan pada pagi ini. Lima maksud, 5 perkara yang insya-Allah bila kita berhati-hati dalam kehidupan kita, maka hati kita akan terurus dengan baik. Terurus dengan baik. Bagaimana bila hati ini diubati dengan ilmu Allah, diubati dengan kita mendirikan, menghidupkan malam, beribadah pada malam hari, berdua-duaan, berkhalwah dengan Allah. Kemudian dalam keadaan kita sering melafazkan zikir, mengingati Allah dalam pelbagai versi, bertafakur dan sebagainya. Dalam keadaan dalam masa yang sama kita dalam keadaan kita memahami peluang yang ada, kita hadir dalam mana-mana halaqah ilmu, maka disadarlah dalam masa yang sama diberi masa tempoh bertenang untuk kita sukat kira cara kita makan, cara kita minum dalam keadaan wasatiyah yang sederhana. Jangan terlampau kenyang, jangan terlampau
sampai mewah, sampai membazir dan sebagainya. Itu nasihat-nasihat para ulama untuk mengubat hati. Dalam keadaan kita mungkin diuji dengan perasaan fikiran, maka kita rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mukalliban qulub sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Dan masya-Allah, dengan 5 perkara yang telah dibentangkan pada pagi ini, insya-Allah kita dengar daripada awal sampai akhir. Mudah-mudahan insya-Allah. Saya tutup dengan satu nukilan kata-kata Dr. Ain Abdullah Al-Qarni menyatakan, sesiapa yang berpendirian, yang akan menonjol sesiapa yang berusaha bersungguh-sungguh akan berjaya. Sesiapa yang menyemai akan mendapat hasil tuainya. Sesiapa yang bersabar akan menang. Sesiapa yang menang akan mendapat habuannya. Orang yang paling lemah adalah orang yang menyerah sebelum berjuang. Maka berjuanglah dalam kehidupan ini, kerana kehidupan adalah satu rehlah perjuangan, satu hayat perjuangan yang kita semua kena berjuang demi kerana Allah, demi kerana agama Allah. Kita berjuang kerana Allah, kita lakukan sesuatu kerana Allah, insya-Allah disitulah kekuatan bagi hati kita semua yang ada iman kepada Allah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak ini memberi manfaat daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wallahu a'lam. Siru ala barakatillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wallahu a'lam.